Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin, salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in, wa ala ali kulli was sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'in tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin, wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dhawil huquqi alaina ajma'in, wa khususan ila hadrati Syekh Ibn Aqil bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah wa ita'i zakah wal hajj wa saumi ramadan, au kama qala rawahu Imamul Bukhari. Mafhum hadis. Buniyal islamu ala khamsin, Islam dibangun di atas 5 landasan. Syahadati an la ilaha illallah, persaksian tidak ada ilah selain Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad, Nabi Muhammad itu utusan Allah. Wa iqamis shalah, mendirikan salat. Wa ita'i zakah, menunaikan zakat. Wal hajj, haji. Wa saumi ramadan, dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Baik. Kita mulakan dengan muqaddimah kita tentang Ramadan. Jadi puasa ni adalah salah satu rukun di dalam rukun Islam, seperti mana hadis yang kita bacakan tadi. Rukun ni bermakna, rukun bermakna imad. Imad tu maknanya tiang. Jadi diibaratkan bahawa Islam itu seperti sebuah bangunan, manakala tiang-tiangnya adalah rukun Islam itu. Sebab tu rukun tu disama ertikan dengan imad, yakni tiang. Tiang yang mendirikan Islam. Jadi dengan mendirikan puasa itu, mengerjakan puasa itu, bermakna kita telah mendirikan tiang akan agama kita. Kerana agama ni mengikut kepada diri masing-masing. Setiap daripada kita itu mendirikan Islam yang ada pada diri kita dengan cara kita mengamalkan kelima-lima rukun Islam. Salah satunya iaitu berpuasa. Dan juga dalam hadis yang lain, sabda Nabi SAW, ural islami wa qawaiduddin, akar Islam dan sendi agama itu thalathun, ada 3. Dan kata Nabi, man taraka wahidan minhunna, barang siapa yang meninggalkan salah satu daripadanya, antara 3 ni, fahuwa kafirun, maka jadi kufurlah dia, jadi kafir. Apa dia? Yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Siapa yang mengingkari akan 2 kalimah syahadat, sepakat ulama kata jadi kafir berdasarkan hadis ni. Yang kedua, wasolatul maktubah, yakni solat yang wajib. Al maktubah tu maknanya solat yang diwajibkan, iaitu solat 5 waktu. Bukan meninggalkan, tetapi mengingkari. Meninggalkan solat itu dikira fasik,
tapi mengingkari solat yang wajib itu, seperti katanya solat ni tak wajib ataupun sunat je, atau menjatuhkan hukum wajib tu kepada hukum yang lain, maka jadi kafir, fahuwa kafirun. Yang ketiga, wasaumu Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Siapa yang mengingkari akan puasa bulan Ramadan, maka jadi kafir dia. Tak puasa tu fasik. Tapi mengingkarinya menjadi kafir. Jadi maknanya dengan melaksanakan ibadah puasa ini juga kita mendirikan akan hak-hak ataupun tiang-tiang Islam di dalam hukum hakam agama kita, dan juga mendirikan pengukuhan akidah dan agama kita di dalam hati kita ni, insya-Allah. Jadi tak jadi jugalah kalau seseorang itu berpuasa tetapi tidak solat, kerana dia berkait dengan rukun Islam ni sekali. Kelima-limanya mengucap dua kalimah syahadah, lepas tu menunaikan solat 500 hari semalam, menunaikan zakat, puasa, dan juga yang kelima iaitu pergi ke haji. Jadi kalau sekalipun dia puasa tapi tak semayang, tak jadi juga. Makna kata dia meruntuhkan juga tiang agamanya, tiang Islamnya, sebab tiangnya tak lengkap. Dan juga kita perlu ingat, walaupun ni di awal Ramadan lagi, tapi tak apalah, kita pesan memesan, jangan lupa pula kita tentang zakat fitrah. Sebab ni waktu PKP ni tak boleh nak keluar ke mana, selagi dengan tak boleh keluar ni dia lupa terus nak membayar zakat. Sebab ialah kalau sebelum ni kita pergi ke masjid juga, nampak amil di kat rumah, mana amil datang ke rumah kan. Jadi apa yang maklumat saya dapat, ada orang hantar share di dalam grup-grup WhatsApp, itu nombor-nombor talian jabatan agama setiap negeri masing-masing. Jadi bolehlah kita berhubung, ataupun dia ada bagi link laman web untuk buat bayaran secara online dan sebagainya. Jadi makna kata jangan kita abaikan perkara-perkara yang lain. Jangan hanya kepada puasa kita fokus, sembahyang tinggal, batu zakat pun tak bayar, tak jadi apa, tak sempurna lah Islam tu sendiri. Maka tak terbina lah bangunan Islam di dalam hatinya, kerana tidak ada tiang yang lengkap. Dan akarnya tak kuat, seperti mana dalam hadis tadi, oral Islami, akar Islam tu iaitu 3 ni tunggaknya, 2 kalimah syahadah, solat 5 waktu, dan juga berpuasa di bulan Ramadan. 3 ni asas paling penting di dalam jati diri seseorang umat Islam. Baik, jadi itu bahagian mukaddimah kita. Kemudian kita masuk sambungan kitab kita, muka surat yang ke-17. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, sifat yang ke-12 iaitu basar. Kita baca dulu, artinya melihat, lawannya al-umyu, artinya buta. Maka wajib kita percaya bahawa Allah itu melihat akan sekalian perkara. Baik, 5 poin secara tafsili. Yang pertama, nama sifat, yakni basar, nama dia. Yang kedua, erti, yakni terjemah. Basar tu diterjemah dalam bahasa Melayu, artinya melihat. Kata Pak Dael, pelihat. Perkataan beza, tapi hakikat sudut makna kefahaman kita satukan, sama. Iaitu makna pelihat atau melihat tu sendiri, iaitu Allah sentiasa melihat. Bukannya seperti melihatnya makhluk, bila buka mata baru melihat, tutup mata tak melihat. Tak begitu. Maknanya kita melihat kadang-kadang melihat, kadang-kadang tak melihat. Tapi Allah Ta'ala sentiasa melihat. Itu maksud pelihat. Itu terjemah. Yang ketiga, makna dia, ambil kat maka tu. Maka wajib kita percaya bahawa Allah itu melihat akan sekalian perkara. Jadi ta'aluk bagi sifat basar, dia ada ta'aluk. Ta'aluk bagi sifat basar ialah inkisyaf, terang, jelas dan nyata. Sama dengan sama dengan ilmu. 3 ni sama. Dia punya ta'aluk. Iaitu inkisyaf, terang, jelas dan nyata, artinya melihatnya Allah Ta'ala itu tiada yang boleh mendindinginya. Tak ada sekatan, tak ada halangan. Allah boleh melihat segala-galanya. Sama ada
gelap dan sebagainya. Kerana melihat makhluk berhajat pada cahaya. Adapun melihat Allah tidak berhajat pada cahaya. Allah boleh melihat dalam keadaan gelap tanpa cahaya. Allah boleh melihat. Lemahnya makhluk melihat berhajat pada cahaya, baru boleh melihat. Kan? Tak payah kata benda apa, tangan sendiri tak nampak dalam gelap. Sebab apa? Hajat kita pada cahaya. Walau mata kita besar macam mana, kan? Besar macam mana mata pun, kalau dalam gelap tak nampak. Tapi Allah boleh melihat. Dan melihat makhluk menggunakan alat, iaitu seperti mata. Adapun melihat Allah tidak menggunakan alat. Allah tak melihat pakai mata ke apa ke, tak ada. Melihat dengan sifat yang melihat bersifat qadim pada zatnya. Itu kita pegang gitu. Macam mana? Wallahu a'lam. Nak. Dan melihat Allah tidak seperti makhluk, yakni tidak boleh melihat yang jauh ataupun yang dekat. Tak boleh lihat jauh sangat, tak boleh. Dekat sangat pun tak boleh. Itu makhluk. Allah jauh ke dekat, jauh macam mana pun Allah boleh melihat. Dekat macam mana pun Allah boleh melihat. Tak ada kira jauh ataupun dekat. Makhluk terbatas. Dan melihat makhluk hanya di hadapan. Tidak ada arah belakang, tak dapat. Ada pun melihat Allah, tak kira lah di mana-mana sekalipun. Allah boleh melihat segala-galanya. Itu yang dimaksudkan dengan inkishaf. Kita nak tahqiq inkishaf tu. Jadi sebab itulah ta'alluq itulah yang membezakan antara sifat Allah dengan sifat Tuhan dengan sifat makhluk. Kerana makhluk boleh tak kita nak kata dari segi zahirnya, kita kata makhluk melihat juga. Tapi melihat makhluk dengan melihat Allah tak sama. Jadi tidak ada, masih lagi bertepatan dengan laisa kamitslihi syai'. Dan masih lagi tidak menyanggahi sifat yang kita belajar dulu, iaitu mukhalafatuhu lil hawadis. Dulu masa di pondok, masa mengajar dulu, ada seorang pelajar daripada kolej. Dia tanya, dia kata, kita belajar laisa kamitslihi syai', Allah tak sama dengan sesuatu. Tapi macam mana pula dengan melihat? Kan, makhluk melihat, Allah melihat. Adakah melihat tu dikira sama dengan Allah? Perkataan dari sudut melihat tu kita nampak seolah-olah sama, kerana kita gunakan perkataan Allah melihat, makhluk pun melihat. Tetapi intipati melihat tu sendiri tak sama. Melihat Allah berbeza dengan melihat makhluk. Dan lebih lagi, melihat makhluk diizin lihat. Jadi kita ni melihat kerana diberi lihat, diizin lihat. Allah bukan diizin, Allah bukan diberi lihat. Allah melihat. Dia yang melihat, maha melihat. Adapun kita ni, kita melihat ni sebab Allah izin. Allah izin boleh melihat alam yang zahir. Kita boleh melihat alam yang zahir saja, yang nyata. Adapun alam gaib kita tak boleh melihat. Sebab apa? Sebab Allah tak izin. Sampai masa esok mati, Allah izin baru boleh melihat alam roh dan sebagainya, alam malaikat dan sebagainya. Sekarang ni kenapa tak boleh melihat? Sebab Allah tak izin, Allah hijabkan. Jadi melihat kita atas izin. Ada pun melihat Allah tidak dengan izin. Untuk nak lebih tahqiq lagi, untuk dan memudahkan lagi kefahaman kita, balikkan sifat ma'ani dengan sifat-sifat salbiah yang kita belajar dulu dan juga sifat nafsiah yang kita belajar sebelum ni. Yang pertama, sifat yang pertama iaitu wujud. Balikkan basar pada wujud. Basar Allah Ta'ala itu wujud. Melihat Allah Ta'ala itu maujud, yang sebenar-benar ada. Ada pun melihat pada makhluk itu adam. Hakikat melihat makhluk itu tidak ada. Tetapi diwujudkan, diadakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menciptakan kita. Kan? Allah yang adakan sifat tu, melihat kita tu. Ada pun melihat Allah Ta'ala hakikat wujud, memang sebenar-benar wujud. Balik yang pertama. Kemudian sifat yang kedua kita belajar, apa nama sifat kedua? Iaitu qidam. Qidam tu maksudnya tak ada permulaan. Jadi melihat Allah Ta'ala tak ada permulaan. Basar Allah itu qidam, tak ada permulaan. Kan? Macam mana tak ada permulaan, Ustaz? Tak apa nak faham. Balik pada makhluk. Melihat makhluk ada permulaan. Maksud ada permulaan, asal dulu makhluk tak melihat, lepas tu baru boleh melihat. Ada permulaan tu. Kita keluar perut mak kita, walaupun mata sudah ada, Allah cipta pada kepala kita, tapi tak boleh melihat, tak nampak.
Lepas tu budak-budak kita panggil masih baby lah. Panggil dia tak pandang. Sebab apa dia tak pandang? Sebab dia tak nampak. Walaupun matanya ada, walaupun matanya buka, tapi dia belum boleh melihat. Kerana kemudian lepas tu baru Allah izin dia melihat. Bukan melihat mesti dengan mata. Mata tu alat sahaja. Kalau Allah tak izin, tak jadi juga, tinggal alat je lah. Kan? Nah. Itu yang yang kedua. Sifat yang ketiga, baqa'. Baqa' artinya kekal, tak ada akhir. Melihat Allah Ta'ala itu tiada pengakhiran. Sampai bila-bila. Kalau tak faham, balik pada makhluk. Melihat makhluk ada akhir. Melihat kita ni ada akhir. Maksud ada akhir, hari ni kita melihat, esok kita tidak lagi melihat. Bukan esok mana esok lah. Makna akan datang tak melihat dah. Makna tak nampak dah. Sebab apa? Mati. Allah ambil sifat melihat tu pada kita. Adapun melihatnya Allah tak ada pengakhiran. Sampai bila Allah tetap melihat. Tu maksudnya basar Allah baqa'. Kemudian sifat yang keempat, kita belajar apa dia? Sifat yang keempat. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Artinya Allah tak sama dengan makhluk. Jadi melihat Allah tak sama dengan melihat makhluk. Betul lah, kita dah hurai tadi lah. Kemudian yang kelima, qiyamuhu ta'ala binafsihi. Allah berdiri dengan sendirinya. Melihat Allah Ta'ala itu qiyamuhu ta'ala binafsihi. Basar Allah, melihat Allah berdiri dengan sendirinya. Tidak bergantung dengan yang lain. Melihat makhluk bergantung dengan yang lain. Kita melihat bergantung dengan mata. Kita melihat bergantung dengan cahaya. Kita melihat bergantung dengan urat-urat yang ada dalam mata dan sebagainya. Saat putus satu urat, tak boleh melihat dah. Kan? Makna lemahnya kita sebab kena bergantung pada sesuatu yang lain. Adapun melihat Allah tidak bergantung dengan cahaya, tidak bergantung dengan mata, tidak bergantung dengan urat ke apa ke, tak ada. Itu maksudnya. Kemudian lagi basar, balikkan kepada sifat yang seterusnya, yang keenam, wahdaniyah. Basar Allah Ta'ala itu wahdaniyah. Wahdaniyah artinya esa, tunggal. Melihat Allah itu tunggal, esa. Macam mana tak faham? Tengok pada makhluk. Melihat makhluk tidak tunggal. Contoh, melihat kita dengan dua mata. Tutup mata kanan, nampak dengan mata kiri. Tutup dengan mata kiri, nampak dengan mata kanan. Maknanya, melihat kita tu ada dua jenis melihat. Satu melihat kanan, satu melihat kiri. Mana berbilang-bilang penglihatan kita. Adapun penglihatan Allah tidak berbilang-bilang. Tapi jangan faham pula mata Allah satu. Nak khabar dah tadi, sebab tu diletakkan mukhalafah dulu atas. Dan qiyamuhu ta'ala atas. Maknanya melihat Allah tak sama dengan makhluk. Makhluk melihat dengan mata. Dan melihat Allah tidak bergantung dengan yang lain. Yakni qiyamuhu ta'ala binafsih. Sagi kan pegang melihat Allah tunggal. Mata Allah satu. Sekejap lagi jumpa Dajjal ni ada, dia kata. Sebab Dajjal mata satu. Lepas tu kena faham. Sebab tu ulama' susun tu cantik dah. Start daripada wujud. Satu-satu ulama' susun. Jadi itu dia. Jadi maksudnya tunggal. Esa melihat Allah, tidak berbilang-bilang. Melihat makhluk itu berbilang-bilang. Itu maksud dia. Dan lagi habislah. Jadi itulah penjelasan melihat makhluk. Yang ini dikira secara ringkas. Walaupun panjang lebar huraiannya, tapi itu masih lagi di bahagian ringkas. Masih lagi huraian tu kira ringkas. Sebab kalau kitab-kitab yang lain dihurai lebih dalam lagi. Adapun itu nanti kita belajar yang akan datang. Kemudian lepas bahagian makna, bahagian yang keempat, apa dia? Lawan sifat. Lawan kepada sifat basar iaitu al-umyu dalam bahasa Arabnya. Artinya buta. Mustahil Allah tu buta. Kan? Lawannya buta. Buta ni tak melihat lah, tak nampak apa. Yang kelima, dalil. Cuba bawa dalil. Dalil akli. Kita bawa perkataan kalau, bawa perkataan mustahil. Kalau Allah itu buta, apa jadi? Kalau yang mudahnya dalam kitab-kitab sebut, kalau Allah itu buta, buta itu suatu kecacatan. Kalau Allah itu buta, maka Allah itu cacat. Kalau Allah itu cacat, artinya Allah tidak sempurna. Kalau Allah tidak sempurna, manakan pula Allah boleh mencipta alam ini dengan sempurna.
Kerana dirinya sendiri tidak sempurna, tetapi boleh mencipta alam yang sempurna. Mustahil akal tak boleh terima. Bila akal tak boleh terima, alam yang sesempurna ini adalah hasil daripada penciptaan yang maha sempurna, yang paling sempurna, iaitu Allah Ta'ala. Bila Allah yang paling sempurna, maka Allah tak ada sebarang bentuk kecacatan. Bila Allah tak ada sebarang bentuk kecacatan, maka mustahil Allah bersifat dengan sifat buta. Bila mustahil Allah bersifat dengan sifat buta, maka kita sabitkan Allah bersifat dengan sifat melihat. Tu cerita dia. Kan? Macam kalau contoh orang tanya, mana hang tahu Allah tu melihat? Hang pernah tengok? Hang pernah duduk tengok Allah nampak? Allah melihat? Tak, memang kita tak pernah tengok. Memang kita tak pernah bertemu dengan Allah. Kalau jumpa Allah mati dah lah. Kan? Kita tak pernah jumpa, tak pernah tengok. Dah tu macam mana hang yakin sangat? Sebab ni dalil tadi kita sebut. Kalau kita menafikan Allah itu melihat, makna Allah buta. Kan? Sebab dia menerima dua je. Melihat, buta. Kanan, kiri, atas, bawah, syurga, neraka. Laki, perempuan. Kalau dia bukan laki, dia perempuan. Takkan dia laki tak, perempuan tak. Lepas tu diam dia. Dia mesti menerima dua. Sekalipun dia kan dalam fiqh kita belajar khunsa. Walaupun khunsa, sebenarnya bukan khunsa ni dua-dua alat jantina, tak ada. Itu bukan khunsa. Itu cacat terus. Kan? Khunsa ni dia ada alat kemaluan, cuma fungsi mana salah satu. Dia ada dua-dua. Sama ada kalau fungsinya belah zakar, maka jadi dipanggil khunsa muzakkar, khunsa yang berat kepada lelaki. Kalau dia bahagian faraj, dipanggil khunsa faraj, maknanya khunsa yang berat kepada perempuan. Muannas, dia berat kepada perempuan. Jadi khunsa perempuan. Jadi maknanya tetap menerima salah satu. Dia itu khunsa, maknanya ada dua-dua. Tapi kalau dua-dua zakar, tu bukan khunsa, tu Power Rangers. Kan? Jadi itu maknanya tetap terima salah satu. Sama juga dalam bab ni. Bila kita mengatakan Allah tidak buta, maka sabitnya melihat. Kalau kita tidak menetapkan Allah melihat, takut-takut sabitnya iaitu Allah buta. Sebab tu wajib kita beriman bahawa Allah itu melihat. Walaupun kita tak nampak, kita wajib beriman Allah maha melihat. Allah itu melihat. Kerana apa? Kerana menafikan Allah itu buta. Dengan berkata melihat itulah ternafi buta. Mengatakan orang ni lelaki, ternafi perempuan. Dia begitu. Baik, jelas. Jadi itu makna dalil dia. Kemudian hari ini kita simpulkan ketiga-tiga sifat yang kita baru belajar baru-baru ni, iaitu belum. Sebab ada satu lagi, kalam. Maaf, terlupa. Ada satu lagi. Sampai kat kalam nanti kita akan simpulkan ketiga-tiganya. Sama, basar dan kalam. Kerana apa kaitan ketiga-tiga ni? Jadi kita berhenti di basar dulu. Jadi sama dah belajar dah, basar dah belajar dah, mendengar dan melihat. Baik. Kemudian habis kita tangguh pengajian kita bertemu lain kali nanti di sifat kalam pula. Kemudian kita jawab beberapa soalan. Antaranya dekat dalam grup follower ada soalan rasanya, tapi anda dah terpadam. Ada satu. Dia tanya apa dah? Satunya orang tanya soalan ni. Soalan tentang pecahan bulan Ramadan itu kepada 3 bahagian. Okey, pertama sekali
Dia hantar satu perbualan dalam WhatsApp, dakwah sentak official. Ramadan biasanya 30 hari lah, tapi biasanya juga 29 hari juga. Tapi tak apalah, kita genapkan jadi 30. Jadi katanya 10 hari yang awal ada bahagian dia, 10 hari pertengahan ada bahagian dia, 10 hari yang terakhir ada bahagian dia. Hadis tu berbunyi begini, sabda dia. Awalu syahri ramadana hikmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqun minan nar, atau kama qala. Hadis ni riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dalam boleh dirujuk dalam kitab Jami'us Shaghir. Baik, hadis ni ada orang kata hadis ni tak boleh pakailah. Hadis ni apa nama, dia kata hadis ni tak sahih kerana menyanggahi. Tarah hadis tersebut adalah mungkar seperti disebut Abu Hatim Ar-Razi. Baik, memang hadis ni khilaf ulama, ada beberapa pandangan ulama. Ada yang mengatakan hadis ini sanadnya, ada sanad yang terputus. Bukan terputus macam mana, dia tidak dapat diketahui perawi dia, iaitu Maslamah bin Asal. Tidak diketahui siapa orang ni. Itu satu pendapat. Satu pendapat lagi katanya Imam Khatib Al-Baghdadi kata dalam sanadnya ada perawi bernama Salam bin Sulaiman. Dia seorang yang dhaif dalam hadis. Ada yang kata hadis ni tiada asal baginya. Ada yang kata hadis ni tadi itulah masalah Maslamah bin Asal tidak diketahui. Ada yang berpendapat hadis ni dhaif jiddan. Dhaif jiddan maknanya lemah sangat. Ada yang menghukumkan juga hadis ni mungkar. Walaupun begitu, tak ada ulama yang mengatakan hadis ni maudhu'. Maudhu' artinya palsu. Cuma kebanyakan ulama mengatakan hadis ini dhaif. Dhaif ni lemah. Jadi jangan keliru. Maknanya hadis ni bukan palsu, tapi hadis ni riwayatnya tu lemah. Jangan kata palsu pula. Cuma kita kata hadis ni dhaif, lemah. Tapi menurut sebahagian ulama, antaranya Imam Nawawi dan sebagainya, mengatakan bahawa hadis yang lemah boleh diamalkan dalam fadail, maknanya dalam fadilat. Dalam kita nak mengamalkan, kita boleh mengamalkan untuk meningkatkan amalan kita dalam bentuk mengejar fadilat amal. Boleh, tak ada masalah. Tapi nak dijadikan hujah tak boleh. Untuk kita nak berdebat, nak mengatakan memang 10 hari yang pertama gini, tak boleh. Sebab tak kuat hujah tu. Tapi nak beramal boleh. Jadi hadis ni kata, dalam hadis Nabi kata 10 hari yang pertama dalam bulan Ramadan itu rahmat. Rahmat tu maknanya kasih sayang Allah, 10 hari yang pertama. Dan memang tak pelik juga kalau kita nak sabitkan dengan hadis ni. Kalau kita tengok 10 hari yang pertama dalam bulan Ramadan selalunya lah, kan, surau masjid penuh. Tahun-tahun yang sebelum ni lah, PKP ni memanglah tak penuh, kan. 10 hari 10 hari yang awal tu penuh. Kerana dengan rahmat Allah, kasih sayang Allah, siapa-siapa pun Allah tarik hati mereka untuk pergi ke masjid dan surau. Walaupun geng seluar pendek sekalipun, datang untuk mendekati di rumah-rumah Allah, mengerjakan ibadat kepada Allah. Kemudian pertengahannya 10 hari yang selepasnya itu wa ausatuhu maghfirah. Pertengahan bulan Ramadan itu maghfirah, keampunan. Kan, siapa yang dapat maintain sampailah 10 hari yang kedua dalam bulan Ramadan, insya-Allah dia mendapat keampunan daripada Allah. Ini terbukti orang yang boleh istiqamah, maka kita akan lihat dosanya makin perkara-perkara yang lara, perkara-perkara yang tak elok, apatah lagi maksiat, berjaya dia tinggalkan atau dia jauhkan dengan dia perbanyakkan amal dengan istiqamah. Kerana kalau orang yang banyak dosa ni, dia akan berat dalam mengerjakan ibadat. Selalunya orang banyak dosa sampai kat pertengahan bulan Ramadan dia tak boleh nak istiqamah dah.
dia dah jadi berat kerana dosanya memberatkan ibadatnya untuk dilakukan. Kemudian yang ketiga, 10 malam yang terakhir pula, wa akhiruhu itqun minan nar. Makna itqun minan nar, bebas daripada api neraka. Kalau dah dapat rahmat, dah dapat keampunan, insya-Allah yang ketiga mendapat kebebasan daripada api neraka Allah. Kerana 10 malam yang terakhir itu adalah ada satu malam yang mulia, iaitu malam Lailatul Qadar. Moga-moga kita mendapat akan ia. Jadi itu soalan dia. Jadi berkenaan dengan hadis ni, memanglah hadis ni tidak bertaraf sahih, tetapi hadis ini juga tidak bertaraf maudhu'. Cuma hadis ini dikira lemah. Kemudian ada yang mengatakan bahawa memang tersangat popular dari dahulu lagi hadis ni. Tak silap Dr. Razaimi dah terangkan. Okey, berkenaan dengan ini, saya cenderung kepada tasawuf dan cenderung kepada pegangan ahli sunnah wal jamaah yang mengikut manhaj ulama'-ulama' kita yang dulu-dulu, yang silam-silam. Adapun Dr. Razaimi ni kebanyakannya mereka mengatakan orang ni adalah berfahaman Wahabi. Jadi pada anak kan, orang yang nak ikut kuliah pengajian kita ni, nak supaya jangan cenderung kepada fahaman-fahaman yang lain seperti fahaman Wahabi, seperti Dr. Razaimi, Dr. Mazhar dan sebagainya. Kan, kerana mereka ini berpegang kepada fahaman Wahabi mereka. Jadi fahaman Wahabi ni, hadis yang ni semua yang tak jumpa dalam kitab hadis yang Sunan Sittah tu, semua dia kata hadis ni tak ada asal lah dan sebagainya. Sedangkan kitab hadis ni banyak, bukan Sunan Sittah tu saja, ada banyak lagi hadis Ibnu Hibban. Macam hadis yang kita bacakan di awal kuliah tadi tentang oral Islam wa qawaiduddin tu, hadis tu riwayat Abu Ya'la dan Ad-Dailami. Hadis ni tak jumpa dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim kan, tapi ada dalam kitab hadis yang lain. Jadi jangan bila tak jumpa asal kita terus hukumkan hadis ni tak betul dan sebagainya. Macam hadis-hadis dari sudut ilmu tasawuf, dia ada dalam kitab-kitab tasawuf kan. Kalau nak hurai ni panjang sangatlah dalam bab ilmiah ni. Bagi kita orang awam yang kekurangan kemahiran kita dalam masalah ni, dalam masalah agama ni, saya syorkan ikut sajalah kata-kata ulama. Yang kita pegang, ulama ini berpegang seperti mana apa yang dipegang kepada ulama-ulama yang zaman dahulu, ulama-ulama silam. Nak bicara soal bid'ah dan sebagainya panjang lebar lah kan. Jadi rujukan kita kepada alim-alim ulama, kitab-kitab lama yang kita mengajikan. Jadi tak ada masalah bab tu. Jadi kita nak amal 10-10-10 ni, hadis yang pecah pada 3 Ramadan ni, 3 Ramadan ni pecah pada 3 bahagian ni, kita boleh amal kan. Cuma hadis ni tak boleh dijadikan hujah, itu saja. Kemudian soalan seterusnya, mana dah? Mana Burhan? Hilang? Okey. Soalan ni nantilah. Ana jawab yang ni dulu. Okey, saya ada soalan. Bukan hamba. Okey, ada orang petikai sistem hamba ni. Dia cakap dalam Islam hamba perempuan yang dibeli itu boleh digauli. Apa bezanya dengan melanggan pelacur? Bukankah itu pun kita bayar ataupun beli perkhidmatannya? Jam saya jadinya Ustaz. Bukan dia je jam, dengan anak-anak pun jam. Ana tanya Tok Guru. Hari tu kita dah tanya kat Tok Guru dah. Tok Guru kata, sebenarnya dari segi hakikat bukan Islam itu mengiktiraf hamba, tetapi perhambaan itu datang dari sebelum datangnya Islam lagi. Sebelum Islam datang, sistem hamba ni dah berlaku dah. Jadi bila Islam datang, Islam ini tarbiyah. Dia tak sekat terus. Seperti mana Arab pun Islam tak sekat tiba-tiba 100%. Direct hari ni terus tak boleh menarak. Tak. Islam sekat sikit. Mula-mula asalnya Arab diharamkan minum bila nak solat. Itu mula-mula. Tak boleh minum bila nak semayang. Lama-lama turun ayat pula,
Nabi kata tak boleh minum terus. Maka lepas tu para sahabat, dan ada di kalangan mereka dah jadi budaya orang Arab, memang kat rumah ada simpan arak. Malah dalam hadis kata bukan dengan botol, dengan tempayan terus. Maka bila turunnya ayat perintah haramnya arak, para sahabat balik ke rumah pecahkan tempayan-tempayan mereka, sehingga kan basah tanah bumi Madinah itu dengan limpahan air arak kan. Kerana telah diperintahkan haram. Bila yang ni turun haram, maka mansuhlah ayat yang ataupun perintah yang sebelumnya kata tak boleh minum waktu nak sembahyang. Yang tu mansuh pakai yang ni dah, sebab haram secara total. Nak ceritanya Islam itu bertindak secara tidak drastik tetapi secara perlahan-lahan, supaya mengajar, mendidik manusia, sehingga manusia itu terdidik dengan ditarbiah, bukan dengan keterpaksaan. Sebab tu la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Islam bukan mengajar dalam secara paksa, tapi Islam mengajar secara orang cakap tarbiah. Tarbiah ni mengambil masa yang lama sedikit. Sikit demi sedikit itu dipanggil tarbiah. Macam tudung lah, tutup aurat. Bukan yang wajib, bukannya tudung, yang wajibnya tutup aurat. Tak apalah, mula-mula dia pakai skop anak tudung je dulu, tapi leher nampak lagi kan. Itu lebih baik daripada tak tutup terus kan. Kemudian kita tarbiah dia daripada anak tudung naik ke tudung singkat, tapi masih lagi bahagian dada ni tertonjol lagi sebab tudung dia singkat. Itu lebih baik daripada yang pakai anak tudung saja. Kemudian kita tarbiah lagi lah sekali tudungnya labuh sampai tutup dada-dada, tak nampak bentuk badan, tutup sampai ke punggung. Itu lebih baik. Maknanya sudah sempurna akan penutupan aurat dia. Begitu juga dengan soal perhambaan. Asalnya perhambaan ni dah datang sebelum datangnya Rasulullah lagi, sebelum datangnya Islam lagi. Jadi bila Islam datang, Islam tak sekat terus haram perhambaan, tapi Islam meraihkan kegembiraan dengan siapa buat amalan begini, sama seperti membebaskan hamba gini. Dan Islam mengesyorkan kepada supaya kita bebaskan hamba, seperti mana Saidina Bilal dibebaskan daripada menjadi makam hamba. Islam meraihkan pembebasan hamba. Maka bila dah makin akhirnya dah ramai hamba bebas, lah kali tak ada hamba dah. Tak ada hamba dah. Cumanya dalam Islam mengatakan bahawa hamba boleh digauli, bukanlah sama seperti pelacur, tapi kerana istilah hamba tu sendiri ialah dimiliki. Kerana hamba ni dulu di zaman jahiliah, hamba ni seperti alat, macam barang, macam orang tu macam robot lah. Kita beli dia untuk kegunaan di rumah. Nak buat apa, maknanya bebas untuk kita buat apa saja atas dia, sehingga kan bebas juga untuk digauli. Kerana dia sudah dimiliki. Memang Islam nak menunjukkan agama Islam tu agama yang adil. Sebab dia dah beli dah orang tu dengan harga yang mahal, dia milik, maka boleh dia gaul. Tetapi Islam menganjurkan pula membebaskan hamba. Lagi besar pahalanya daripada bergaul dengan dia, lagi besar pahala. Jadi bila orang masuk Islam dengan kefahaman ilmu dan sebagainya, dengan keyakinan dan kecintaan pada Allah dan Rasul, akhirnya hati dia sendiri nak bebaskan hamba dia. Itu lebih baik. Supaya Islam itu, amalan itu datang dengan perasaan yang ikhlas. Itu namanya Islam. Jadi itulah, bukannya Islam meraihkan perhambaan, tetapi Islam orang cakap mengelokkan ataupun menyingkir sistem perhambaan itu sedikit demi sedikit, sehingga kan akhirnya kita sendiri merelakannya dan orang cakap dengan kefahaman menolak akan kehambaan itu sendiri. Kalau tiba-tiba dengan perintah semata-mata terus tak boleh, itu yang orang kata Islam ni mengongkong lah, Islam ni agama tak boleh lah, Islam ni apa pun tak boleh. Ini kita salah. Lepas tu dalam kita mentarbiah orang yang nak mendekati Islam, jangan kita terlampau syadid, jangan terlampau keras. Ni tak boleh, itu tak boleh. Orang tu baru nak masuk Islam, dia kata masuk Islam kena potong. Dia kata. Kawan tu mikir banyak ni. Potong mana? Dia tanya. Potong bawah. Potong bawah, takut kawan tak jadi masuk Islam. Jadi jangan kita terlampau keras. Tak apa dia masuk dulu. Lepas tu lama-lama kita ajar dulu semayang apa semua. Jangan terlampau itu tak boleh, ini tak boleh. Masuk Islam tu kawan tu kata, kena ngaji sifat 20. Allah wujud, lawannya Adam. Allah ada, lawannya tak ada.
kawan tu pening. Oh, mula-mula ada, lawan-lawan tak ada. Kan pening kawan tu. Nah, peringkat awal tak payah sampai ke sifat 20 apa semua. Bagi dia masuk dulu, bagi dia semayang dulu, bergaul dengan masyarakat Islam. Lepas tu kita tunjukkan kepentingan ilmu. Akhirnya hati dia sendiri nak mengaji dan sebagainya. Nah, ada pun kita yang dah lama Islam ni, berpuluh tahun dah duduk dalam Islam, tapi masih lagi balok semayang, masih lagi balok mengaji dan sebagainya. Itu bukan dengan cara lembut dah, itu dengan cara kekerasan, dengan keterpaksaan dah. Paksa untuk mengaji, paksa untuk semayang dan sebagainya, sebab dah lama. Baru-baru tu lain cerita kan. Macam budak baby baru lahir, takkan dia nak air, takkan kita suruh pergi dapur ambil sendiri. Mana dia nak boleh jalan ni, kita paksa bangun sendiri. Pandai sangat dah lahir tak nak pandai ambil air sendiri. Budak tu nah, bahasa baby lah, terjemah ni bodoh tu. Aku baby mana boleh bangun lagi, mana boleh jalan, macam mana nak ambil, lemah. Begitu juga orang yang baru masuk Islam, macam baby, dia lemah. Nak suruh buat ni sana tak boleh lah, dia lemah lagi. Tapi yang dah lama dah, bukan baby, bapak baby lah, bukan zakat boleh berjalan, lompat boleh. Nah, tiba-tiba suruh ambil air ni, suruh ambil sendirilah sebab kaki boleh jalan dah. Buat sendirilah semua. Sebegitu juga dalam perkara-perkara ibadat. Dah lama dah kita dalam Islam, takkan tak boleh lagi semayang, takkan tak boleh lagi mengaji dan sebagainya. Jadi yang tu tak boleh berlembut, tengok pada keadaan lah kan. Kemudian yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ucapan yang sebenarnya? Ramadan Karim, Ramadan yang mulia. Dijawab Allahu Akram, Allah lebih mulia. Atau Ramadan Al-Mubarak, Ramadan yang diberkati. Dijawab Mubarak alaikum as-sahar, semoga bulan ini diberkati. Jawapannya mana-mana pun boleh jawab, tak kisah. Tak jawab pun tak apa juga, tak berdosa. Kata Ramadan Karim, Karim. Karim. Tak ada masalah. Ramadan Karim, Allahu Akram, Allah lebih mulia. Boleh, tak ada masalah. Dia lain dengan salam. Salam bila orang bagi salam tu sunat. Jawab salam wajib. Orang kata Assalamualaikum, kita jawab tu wajib. Waalaikumsalam. Ada pun ucapan-ucapan seperti ini, ucapan yang dianjurkan. Maknanya sunat, boleh pahala kalau kita memulia-muliakan bulan Ramadan. Kemudian kita jawab, tak kisahlah nak jawab apa, Allah lebih mulia, Allahu Akram, atau Ramadan Al-Mubarak. Tak kisahlah nak jawab apa. Jadi itu tak ada masalah. Jadi untuk kuliah kita sesi pagi ni, sekadar itulah yang dapat kita kongsikan. Moga-moga memberi manfaat kepada kita bersama, dan insya-Allah dengan izin Allah kita akan dipertemukan pada sesi kuliah yang akan datang insya-Allah. Jadi sekadar tu, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa islamana islamal muslimin, wa imanana imanal mu'minin, wa salatana salatal khashiin, wa a'malana a'malas salihin, wa niyatana niyatal mukhlisin, wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin, wa hayatana hayatal ulama, wa mautana bimauti syuhada, wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.